Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Malam ini saya ingin mengenengahkan beberapa persoalan setelah kita dikejutkan sebenarnya kerana tidak biasa Baru Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu merasa terpanggil untuk sama-sama membicarakan satu isu dan cuba menasihati pimpinan negara dan politik dan masyarakat untuk meleraikan masalah dan mengemukakan penyelesaian kepada kemelut yang kita hadapi, sama ada terkait COVID-19, darurat, parlimen dan pemacuan ekonomi yang lebih segar. Pagi tadi, Majlis Presiden Pakatan Harapan dan saya percaya banyak kalangan lain, politik, NGO yang telah mengemukakan pandangan, ya, dan PH telah menyatakan sudah sampai ke tahap di mana kerajaan, khususnya Perdana Menteri Tan Sri Mahmudin, harus mendengar nasihat dan titah Baharu Yang Tuanku dan Raja-Raja Melayu. Dalam kaitan dengan Parlimen, Menteri, Jabatan Perdana Menteri masih nak bersilat dan bertikam lidah, cara yang paling lemah dan hambar, iaitu Tuanku tidak menetapkan tarikh. Orang boleh berfikir waras tahu bahawa Istana Negara terpaksa menyuarakan kerana ini keluhan masyarakat, dan setelah mendengar majoriti parti-parti politik, pimpinan parti politik yang mewakili majoriti pimpinan dan ahli parlimen negara kita yang menuntut supaya darurat dihentikan dan parlimen diadakan sidang dalam kadar dan secepat mungkin. Perdana Menteri juga nampak berkeras dan berdegil. Dan kita katakan kalau tidak bersedia, kamu tidak ada keabsahan, kamu hilang kepercayaan, sepatutnya kamu tunduk kepada tuntutan perlembagaan dan titah nasihat bawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong untuk mengadakan sidang parlimen. Kalau kamu enggan, sebaik secara terhormat selamatkan negara, ya, selamatkan ekonomi, ya, dan biar pengendalian penyelesaian masalah COVID-19 dilaksanakan secara lebih baik, maka secara terhormat kamu harus undur dan letak jawatan. Itu pendirian Pakatan Harapan yang saya percaya didukung oleh majoriti ahli parlimen dan rakyat di negara kita. Saya mahu sekarang ini mencerakin secara lebih teliti gesaan Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Seri Paduka Baginda menzahirkan harapan agar angka jangkitan wabak dapat dilandaikan dengan segera. Berpandangan vaksinasi merupakan satu-satunya exit strategi yang kita jelaskan berulang kali. Harus bawa vaksin secukupnya dan kemudian agih secepatnya dan permudahkan pengagihan itu. Kerana tanpa vaksinasi, masalah ini akan lebih rumit dan runcing lagi. Itu yang disebut oleh Yang di-Pertuan Agong. Kemudian ini kali kedua, ya, Yang di-Pertuan Agong bicara soal parlimen. Dulu Kerajaan Perikatan Nasional war-warkan tak boleh sidang parlimen ini darurat. Maka istana menjelaskan parlimen masih boleh mengadakan sidang, ya, dan ditemplak oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri secara biadab sekali, ya. Selalunya kita, bukan jangan masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia, dalam mengulas kenyataan Raja selalu mengatakan kami junjung titah, dan kalaupun kita berbeza pendapat akan cuba mengemukakan pandangan
kepada kebawahuduli tentang keadaan di sebaliknya. Ini tidak terus ditolak. Ya. Begitu juga kenyataan tentang yang diulang oleh Seri Paduka Baginda, iaitu Parlimen platform penting untuk wakil rakyat bersidang bagi membincangkan pelbagai isu, khususnya berkaitan penularan wabak COVID-19. Bagi orang yang siuman biasa faham bahawa adakan sidang segera kerana wabak ini menular dan tidak ada petanda mudah untuk meleraikannya. Jika kita menelurusi kenyataan Kebawahuduli Yang Mulia Raja-Raja Melayu, raja-raja pemerintah mengambil maklum perkara berikut. Pertama, negara sedang menghadapi wabak COVID-19 dengan angka jangkitan harian yang besar meskipun telah berada dalam keadaan darurat. Ini kita dah keluarkan angka. Setelah darurat, dia lebih melonjak, dan kita juga tunjukkan yang turun setakat ini kerana saringan dan ujian kurang daripada dulu. Paling tinggi dulu 128,000, maka angka jangkit COVID positif COVID-19 adalah sekitar 9-10,000. Maka diturunkan sehingga 80,000, maka angka jangkitan turun. Dia tidak meyakinkan sesiapa selagi tidak ada ketelusan, ketuntasan tentang angka testing ataupun ujian dengan angka positif. Kedua, raja-raja pemerintah maklum keadaan ekonomi dan kewangan negara yang membimbangkan. Seluruh negara pakar ekonomi menyatakan keadaan ekonomi membimbangkan. Unjuran KDNK telah saya sampaikan terus negatif. Ya. Dan kalau kita lihat umpamanya angka-angka tentang pertumbuhan, saya sebut negatif, kemudian keberadaan dan keselesaan tingkat kemajuan ekonomi belum menunjukkan tanda kebangkitan, walaupun menteri masih sebut akan pulih dalam suku kedua. Bertentangan dengan semua pandangan pakar ekonomi dan fakta yang dipaparkan. Suasana politik negara tidak stabil. Perpaduan rakyat semakin retak. Kesusahan yang sangat dihadapi oleh rakyat yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Dan kalau kita lihat secara kumulatif, termasuk yang disebut pekerjaan yang bukan sepenuh masa, yang disebut underemployment, dan juga tarifan bekerja mengikut Jabatan Statistik. Kalau seorang itu bekerja 1 jam dalam tempoh 1 minggu, dia anggap bekerja. Walaupun kita tahu tak akan cukup hidup untuk kehidupan yang selesa. Ini dianggarkan setakat ini 20% dalam rajah yang dibentangkan. Suasana pekerjaan, suasana hidup dan suasana pembelajaran di sekolah dan pusat-pusat pengajian yang terjejas dan menimbulkan pelbagai kerumitan. Umat Islam tidak dapat melakukan program ibadah dan di masjid dan surau, termasuk solat Jumaat. Ini kenyataan yang ditegaskan oleh Raja-Raja Melayu dalam sidang semalam. Maka nyawa dan kehidupan rakyat wajib diutamakan mengatasi usaha lain, perkara lain. Vaksinasi ditingkatkan dan program menangani wabak hendaklah difahami serta mendapat sokongan rakyat tanpa menimbulkan sebarang keraguan. Kaedah menangani wabak hendaklah bersifat inklusif, melibatkan pelbagai pihak berkepentingan. Ini kita sebut dulu.
Mengapa tak dimanfaatkan pandangan pakar-pakar dari luar? Ya. Mengapa tidak memanfaatkan pandangan dan penyelidikan dari universiti tempatan dan lain-lain? Ini yang disebut inklusif. Ya. Jadi ada sikap angkuh, takabur, bahawa mereka punyai segala kemahiran kecekapan sehingga kan angka dan data tidak diperolehi. MySejahtera sampai sekarang tak beri maklumat sebenarnya dan kepada awam, termasuk pada penyelidik. Kemudian angka vaksin yang sebenarnya masih kita pertikai, kosnya dan juga roll out seperti mana dijanjikan. Suhu politik yang semakin panas, pentingnya sebuah kerajaan yang stabil dan mendapat keyakinan serta mendapat sokongan majoriti rakyat. Pentingnya sebuah kerajaan yang stabil dan mendapat keyakinan serta mendapat sokongan majoriti rakyat. Ini kalau Perdana Menteri dan Menteri tak faham, saya ingat dia kena ambil ujian SPM semula. Tidak ada keperluan meletakkan negara di bawah pemerintahan darurat selepas 1 Ogos. Sebab dia bagi kenyataan jelas satu caranan. Bagi saya, jawatankuasa khas darurat yang untuk menasihati agung, sepatutnya dalam sidang akan datang ini, buat keputusan terus je lah. Hentikan darurat sekarang ataupun selewat-lewatnya 1 Ogos. Jadi soal integriti, ketelusan, pertanggungjawaban, ini peringatan kepada semua, terutama kerajaan yang ada. Apa jawab Perdana Menteri? Jawab Perdana Menteri, beliau menyatakan beliau telah sampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong setiap kali soal COVID, soal ekonomi, soal parlimen, soal darurat. Tan Sri Muhyiddin faham. Setelah dengar ini semua, Agung berpendapat dan memberikan pandangan dan titah yang sedemikian. Maknanya tidak memuaskan. Dan untuk menetapkan di sini bahawa kerajaan sekarang ikut perlembagaan dan undang-undang, saya nak sebut di sini ya. Kalau betul ikut perlembagaan dan undang-undang, seorang Perdana Menteri yang tahu hilang majoriti harus secara terhormat mundur. Seorang Perdana Menteri mesti ada kewibawaan, berdepan dengan rakyat, berdepan dengan media, berhujah dengan semua pihak, termasuk pembangkang di parlimen. Mesti bersedia menjawab pertanyaan tentang tender, tentang kos vaksin, tentang siapa ejennya dan semua hal-hal yang sekarang ini diselindung atas nama darurat, dan itu yang bagi pada hemat saya telah memaksa ataupun mendorong Raja-Raja Melayu menyatakan sikap yang sebenarnya ulung-ulung kali berlaku dalam sejarah. Saya harap demi kepentingan negara dan rakyat menjunjung titah berdasarkan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kita harus hentikan sikap angkuh yang berlaku sekarang, sehingga kalau kita biarkan keadaan begini, pimpinan Perikatan Nasional cuba membawa suatu suhu, bukan saja suhu politik yang menghangat, tapi cara mereka menjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Perdana Menteri telah membawa suhu kehangatan, ketegangan itu yang tempiasnya sampai kepada Raja-Raja Melayu. Kita harus elakkan dengan pastikan bahawa ada perubahan yang wajar berlaku supaya pemerintahan lebih inklusif mengikut nasihat, lebih transparan atau telus dan lebih bertanggungjawab dan menumpukan perhatian untuk menyelesaikan masalah COVID-19 dan memulihkan kepercayaan dan keyakinan, dan tidak mendengar penipuan demi penipuan, angka yang salah, jumlah vaksin yang salah, pengedaran yang salah, penipuan berterusan tentang kedudukan ekonomi, padahal rakyat menganggur ataupun dalam kesusahan dan
kita yang mewakili kawasan-kawasan setiap hari mendapat tuntutan, mendengar keluhan tentang orang yang kurang upaya, kurang makanan, kurang keselesaan dalam hidup, dan menteri-menteri jawab ekonomi sekarang dapat dipacu secara yang meyakinkan. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.